Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Saimi dah bertemu lagi dengan Cikgu Saimi. Kali ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan guru dan juga para pelajar mengenai fasa reka bentuk. Okey, fasa reka bentuk. Baik, merujuk pada MPP 2020, antarmuka input dan output, markah penuhnya ialah 6 markah. Okey, baik. Untuk melakar, yang pertamanya ialah kita fokuskan kepada main page. Okey, main page untuk web application. Yang keduanya ialah kita fokuskan kepada reka bentuk untuk form. Okey, form biasanya kita buat untuk pendaftaran ahli baru. Dan yang ketiganya ialah untuk laporan. Okey, baik. Merujuk pada fasa reka bentuk ini, fasa reka bentuk, kita akan melakarkan antara muka input dan output. Okey, kita akan melakarkan reka bentuk input dan output. Baik, apakah fasa ini sebenarnya? Jadi dalam fasa ini, kita akan membuat lakaran mengenai laman web. Okey, laman web yang kita akan bangunkan. Kita akan lakarkan user interface dia. Okey, tujuan kita nak lakarkan user interface ini sebenarnya adalah untuk merancang paparan laman web kita. Okey, merancang paparan laman web kita. Dan lakaran ini sebenarnya kita sebut sebagai wireframe. Okey, wireframe, ataupun dengan perkataan lainnya ialah kita sebut sebagai mockup. Right. Jadi dalam fasa ini kita akan membuat lakaran mengenai macam mana kita nak letakkan item-item yang berkaitan. Contohnya ialah macam mana kita nak letakkan banner, header, footer, form input maupun konten sendiri pada laman web yang kita akan bangunkan. Okey. Jadi semua proses ini sebenarnya kita lakukan dalam fasa yang kedua, iaitu fasa sebelum proses pengekodan. Baik. Untuk fasa ini kita akan biasanya kita menggunakan tool dalam Microsoft Word sahaja untuk melakarkan reka bentuk antarmuka. Baik, di sini saya mencadangkan beberapa tool yang saya sempatlah Google untuk membuat fasa reka bentuk ini. Antaranya wireframepro.mockup.com, okey, wireframe.cc dan draw.io. Okey, mungkin rakan-rakan guru ataupun para pelajar ada tool selain pada saya sebutkan ini, dan tool tersebut lebih senang, lebih user friendly. Boleh cikgu cadangkan ataupun pelajar cadangkan pada ruangan komen di bawah. Okey, baik. Saya untuk sesi ini saya nak fokuskan cara guna yang pertama, wireframepro.mockup.com. Okey, saya cadangkan cikgu atau pelajar guna browser Chrome. Okey, baik, kita pergi pada page ni. Okey, bila cikgu pergi page ni, everything kita lakukan dalam online. Tak perlu install, tak perlu apa, just kita guna browser sahaja. Baik, just login, kita boleh register menerusi akaun Gmail. Contohnya saya guna Gmail saya. Okey, password. Okey, kita dah masuk.
Jadi sebenarnya laman web ini, aplikasi ini sebenarnya berbayar. Dia bagi trial saja, percuma saja untuk 3 page sahaja untuk lakaran. Jadi amat bertepatan lah dengan keperluan kita. Kita nak 3 saja. 3 saja. Jadi ini main page, pendaftaran dan juga laporan. Okey, 2 6 markah. Cukup dah. Cukup dah untuk kita dapatkan full mark. Okey, baik. Ni projek. Okey, klik ni projek. Saya dah klik di sini ni projek. Jadi main page-nya begini. Okey, main page-nya begini. Baik. Bila cikgu tekan new page tadi, new project tadi. Okey, new project. Okey, new project, dia akan tanya kaedah mana yang kita nak guna. Okey, sama ada sketch, hand draw ataupun font dan sebagainya. Banyak pilihan di sini, macam-macam. Jadi saya gunakan hand sketch saja. Hand sketch yang lebih menarik. Okey, baik. Just kita pilih yang pertama. Okey, browser, klik tarik keluar ruangan kerja. Okey, dah siap satu ruangan kerja yang pertama. Okey, site title di sini boleh kita customizekan. Okay, contohnya adalah kita home ataupun main page. Okey. Ini untuk page yang pertama. Baik, seterusnya pada ruangan atas tu mungkin kita nak letak image ataupun banner. Tarik letak atas. Okey, banner. Okey. Kita pilih elemen lagi apa yang kita nak letak pada ruangan ini. Okey, mungkin kita nak letak sedikit mockup teks di depan tu. Okey, mockup teks yang menerangkan penggunaan aplikasi ini. Lagi elemen apa yang kita nak letak? Okey, mungkin kita nak letak button. Okey, button. Okey, button mungkin kita nak letak button untuk navigation. Yang pertamanya adalah home. Okey. Jika kita nak yang lebih cepat, kita boleh copy paste. Okey, ini kelebihan dia. Okey, copy paste. Boleh duplicate. Okey, lagi cepat. Daftar ataupun login. Log masuk. Okey, tak muat kan, lebih besar kan. Duplicate lagi. Okey. Daftar baru. Daftar baru. Okey. Susun bagi kemas. Okey, elemen apa lagi yang kita nak masukkan di sini? Okey, elemen apa yang kita nak masukkan lagi di sini? Mungkin kita nak letak satu gambar yang berkaitan di tepi ini. Okey. Mungkin lagi kita nak letak berkenaan dengan senarai soalan yang terkini. Okey. Senarai soalan yang terkini, apakah elemen yang sesuai kita letakkan? Okey, kita cari elemen apa yang kita sesuai. Okey, mungkin kita letak list item. Okey, list item. Okey. Dan kita sesuaikan saiz. Okey, item tu mungkin kita boleh letak tajuk satu. Okey, topik satu. Okey, topik satu. Topik 2.
Okey. Baik, seterusnya kita meletakkan tajuk di atas tersebut, di atas ni, supaya ada maklumat sedikit. Okey, kita cari teks. Teks apa yang sesuai? Okey, teks yang sesuai letak pada ruangan di atas. Okey, mungkin kita letak teks di sini. Okey. Okey, boleh kecilkan. Okey, dah siap page yang pertama. Okey, kita pergi page yang kedua. Okey, page yang keduanya ialah kita letak lakaran input dan output. Okey. Lakaran input dan output pergi pada page yang kedua. Okey, tambah new page. Okey. Ni page yang pertama. Page yang kedua kita tambah new page. Okey, page yang kedua. Jadi page yang kedua ni kosong lagi. Situasi yang sama. Okey, situasi yang sama letak browser frame. Okey. Letakkan tajuk contohnya adalah borang pendaftaran pengguna baru. Okey, pengguna baru. Okey. Apa yang kita perlu letak di sini? Sama dengan main page tadi. Okey. Yang pertamanya adalah banner. Okey, banner. Okey, banner. Lepas banner apa dia? Okey, lepas banner sedikit mockup teks. Okey, mockup teks bawah dia. Dan juga button. Okey, dan juga button. Okey, button apa? Button yang pertamanya adalah button home. Okey, boleh duplicate. Daftar, login. Masuk. Okey, duplicate. Daftar baru. Okey. Next, kita letak borang pendaftaran ya. Kita cari ruangan di sini yang bernama login screen. Okey, login screen. Walaupun login screen, kita boleh ubah suai sebagai borang pendaftaran. Okey. Okey. Resize dia. Okey, resize. Untuk sign in Facebook apa semua ni kita tak perlu, kita nak buang. Okey. Just delete saja ruangan yang tadi. Saya delete semua. Okey. Masuk balik. Ini ya. Okey, double klik kat situ, dia tanda highlight. Okey. Boleh resize. Okey, resize mengikut kesesuaian. Okey. Okey, double klik pada kotak tersebut. Boleh move button dia. Okey, sign in itu kita tukar daftar. Okey. Kemudian remember ni rasanya tak perlu kot. Okey, tak perlu, kita boleh buang. Okey, login ni kita buat daftar pengguna. Okey, pengguna baru. Okey, dia tak cukup space, kita boleh resize dia. Okey. Apakah item yang diperlukan untuk untuk pendaftaran pengguna baru? Okey. Username, password. Lagi apa lagi? Okey, boleh duplicate ya. Boleh duplicate. Letak di bawah dia. Mungkin
username di sini kita letak nombor kad kenalan. Okey. Nombor KP, password, nama. Okey. Duplicate lagi, kita letak di bawah ni Jantina. Okey, Jantina. Okey, dia dah siap dah borang lakaran untuk pendaftaran pengguna baru. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua dan yang ketiganya apa dia kelas? Yang ketiganya adalah berkenaan dengan lakaran paparan laporan. Okey. Jadi kita nak buat yang ketiga. Okey, yang ketiganya kita pergi pada page yang ketiga, add page. Okey, jadi ni adalah trial. Kita boleh buat 3 page sahaja. Okey, kita yang dibenarkan 3 page sahaja. Okey, untuk page yang ketiga ni kita nak buat laporan. Okey, laporan. Okey, baik. Seterusnya sama juga kaedah. Browser frame. Okey, browser frame. Double klik pada site title. Site title dia laporan pencapaian pelajar. Okey. Item. Okey, item apa yang kita nak masukkan? Okey, item apa yang kita nak masukkan? Yang pertamanya mungkin kita nak letak logo. Okey, logo sistem kita. Next, mungkin kita nak letak alamat ataupun mockup teks. Okey. Lagi mungkin kita nak letak table. Okey, table mengenai laporan. Okey, mengenai laporan yang kita nak sampaikan. Okey, kita nak paparkan kepada pengguna. Okey, kita ambil data grid. Okey, walaupun data grid di sini tidak berkenaan dengan apa yang kita nak. Okey, kita boleh customize dia. Okey, kita boleh ubah suai dia mengikut keperluan kita. Okey, baik. Double klik pada ruangan yang kita nak ubah suai tersebut. Okey, double klik. Okey, perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. Yang tanda right, country dan companies. Okey, itu adalah header dia. Okey, kita tukar header dia. Yang pertamanya adalah country. Okey, country mungkin kita letak nama. Okey. Companies mungkin kita letak topik. Okey, cuba kita lihat. Okey. Tanda kotak tu kita nak ubah sesuai juga. Kita tak nak tanda kotak tu. Kita nak letak bilangan. Okey, bilangan. Okey, lihat apa yang telah berubah. Okey, mungkin kita nak tambah lagi. Di hujung ni adalah skor. Okey, skor. Jadi apa yang di hujung ni kita tambah skor. Okey, kita lihat. Dah tambah skor satu baris di sini. Dan kita ubahnya ialah ruangan di sini. Okey, kita ubah di sini. Yang pertamanya adalah nombor pertama. Namanya, katakan nama dia, nama pelajar tersebut Ali bin Abu. Okey, nama famous. Okey, nama famous. Kemudian topiknya adalah mungkin kita buat matematik ya. Darab. Okey, darab. Dan skor dia katakan dia dapat 30 over 50.
50 over 100. Okey, over 100. Okey, kita lihat. Sorry, topik darab. Okey. Okey. Jadi yang di bawah ni cikgu boleh buang, dan kita ambil kita duplicate yang ini, copy, paste. Okey, tukarkan di sini yang kedua, yang ketiga Ali mungkin tukar nama Ahmad. Mungkin sini nama Siti. Okey, pencapaian 60, 90. Okey, lihat. Ada berubah dah? Okey, ada perubahan. Yang ni depan ni buang. Tinggal koma saja. Okey. Nampak tak? Ini adalah laporan. Okey, laporan. Mungkin kita nak letak apa yang berkaitan dengan laporan lagi. Mungkin kita nak letak button. Okey. Elemen button kita letak sini. Button apa? Button mungkin button home. Dan juga mungkin kita letak button cetak. Okey, button cetak. Okey, memang cantik, memang kemas nampak. Okey, dah siap 3 laporan. Okey, 3 lakaran. Lakaran pertama main page. Okey, mungkin nak namakan dia rename ataupun tak nak, okay, boleh rename sini. Katakan di sini home. Okay, home. Page yang kedua ni adalah daftar. Okey, yang ketiga ni adalah laporan. Okey. Okey, dah, kita dah siap Kita dah siap. Ketiga-tiga yang telah mencapai kehendak dalam MPP. Okey. Jelas, lengkap dan relevan. Borang yang lengkap berdasarkan pakalan data, dan juga laporan yang lengkap berdasarkan kehendak sistem. Okey. Jadi sistem penilakaran dah siap. Sekarang kita nak export. Okey, sekarang kita nak export yang kita bangunkan ini, lakaran yang kita bangunkan ini kepada Microsoft Word. Okey, macam mana kita nak export? Okey. Klik pada menu project. Okey, klik pada menu project. Pergi pada export wireframe. Okey, export wireframe. Okey. Di sini ada beberapa bentuk yang kita boleh ubah export. Antaranya ialah kita boleh export sebagai Microsoft Document. Okey. Kalau kita pilih dokumen, lagi cepat proses export dia. Okey, seperti kita lihat. Okey, bila export dia akan pilih page mana yang kita nak export. Okey, ataupun kita nak add all. Okay, all dan create doc. Okey,
Proses ni export ni bergantung kepada kelajuan internet masing-masing. Saya download. Dah download, kita boleh buka terus Microsoft Word. Table of content pun dah ready. Laporan, home, daftar. Jadi rakan-rakan guru ataupun pelajar boleh mengubah slide mengikut terasa masing-masing, susunan atur dan sebagainya. Selamat mencuba. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Cikgu Saimi. Bye bye.